Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hai korang. Aku dah lama tak cerita hantu kan korang. Dah lama dah aku tak buat konten cerita hantu. Okay, macam biasa hari ni aku nak cerita hantu balik untuk korang semua. Sebelum korang nak tahu aku nak cerita hantu pasal apa untuk hari ini, jangan lupa like, komen, share and subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. So korang, hari ni aku nak cerita hantu pasal kisah seram Jalan Bukit Fraser. Sebelum korang nak dengar, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like sekali. Tanpa membuang masa, aku akan cerita sekarang. So cerita ni adalah koleksi kisah seram yang disertakan kisah sebenar yang dialami sendiri, kawan-kawan dan keluarga. Kisah ni dialami oleh dia sendiri dengan kawan-kawan dia. Macam biasa, kisah ni yang aku baca kat Google, bukan kisah seram aku, kisah seram orang lain. Nama aku Zaf dan aku nak bercerita pengalaman seram sewaktu melalui jalan dari Rauk ke Rawang melalui Jalan Bukit Fraser. Dia nak cerita pasal pengalaman seram semasa waktu melalui jalan Rauk ke Rawang melalui Jalan Bukit Fraser. Kejadian ni berlaku pada 2019 sewaktu aku bersama 5 lagi kawan ingin balik ke Rawang dari Kuantan. Kami menaiki 2 buah kereta. Kereta 1 dinaiki aku, Dolah dan Saleh penumpang. Kereta 2 dinaiki Zainal, Abidin dan Hasan penumpang. Semestinya semua itu bukan nama sebenar mereka. Semua tu bukan nama sebenar diorang. Kami bertolak agak lewat dari Kuantan, lebih kurang 5:30 petang, dan berdasarkan Waze, ada kesesakan teruk bermula dari Tol Gombak bersambung ke Tol Bentong. Kami mengambil keputusan untuk melalui Jalan Gombak Lama. Malangnya setelah separuh jalan kami diberitahu jalan itu ditutup dan kami patah balik ke Bandar Bentong. Ada orang bagi tahu jalan tu ditutup. Diorang terpaksa patah balik ke Bandar Bentong. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan kami berbincang sama ada untuk melalui lebuh raya yang masih sesak itu atau Jalan Bukit Fraser. Kami tak pernah melalui jalan tersebut sebelum ini, tapi berdasarkan Waze, jalan itu tidak sesak, cuma agak jauh berbanding jalan biasa. Jalan tu tak sesak pun, cuma jalan tu agak jauh. Dolah dan Saleh bersetuju untuk melalui Jalan Bukit Fraser, tapi Abidin agak keberatan kerana ingin berbincang dengan Zainal yang masih ditandas. Akhirnya aku, Dolah dan Saleh gerak dahulu dan mereka akan menyusul kemudian. Dalam 15 minit kami mendapat isyarat high beam dari kereta belakang menandakan mereka sudah di belakang. Jalan agak gelap apabila memasuki kawasan Rauk dan bermulalah episod Jalan Bengkang Bengkok. Jalan agak gelap apabila diorang masuk kawasan Rauk dan mulalah episod Jalan Bengkang Bengkok. Langsung tiada lampu jalan, hanya kereta kami sahaja melalui jalan itu. Tak ada lampu, langsung kereta diorang sahaja lalu jalan tu. Radio hanya memainkan alunan surah Al-Quran. Gangguan pertama diorang terjadi masa waktu diorang sampai di simpang untuk masuk ke Bukit Fraser. Di sebelah kiri aku perasan ada banglo putih terbiar. Radio tiba-tiba terpadam dan kereta kami bersengguk. Di sebelah kiri dia ada satu banglo putih yang terbiar. Radio terpadam dan kereta diorang bersengguk. Aku melihat di belakang, kereta Zainal masih sayup terlihat. Setelah beberapa minit, radio kembali menyala dan enjin berfungsi seperti biasa. Beberapa minit tu, radio dengan enjin berfungsi seperti biasa. Radio dia menyala balik. Tadi dia terpadam kan. Salih di belakang tiba-tiba meminta earphone, bisiknya kepada aku sebab ada terdengar nama dia panggil. Muka Dolah pun tidak keruan, tapi masih dia membisu aku. Agak pelik kerana jarak kereta Zainal agak jauh, biarpun kami memandu perlahan. Gangguan kedua
Bermula apabila ada pokok tumbang yang telah menutup separuh laluan itu. Dolah berhenti dan membunyikan horn untuk memberi isyarat sekiranya ada kereta di hadapan. Bunyi horn kami bersahut, makanya ada kereta di hadapan. Untuk pengetahuan, pokok yang tumbang ni besar, tak nampak apa yang di depan. Kami hanya menunggu kereta di depan tadi untuk lalu, namun setelah beberapa minit masih tiada kereta. Dolah horn sekali lagi dan masih bersahut. Kami masih menunggu, tiba-tiba Saleh tegur dari belakang. Jalan Encik Dolah, kereta Zainal baru sampai di situ dan kami melintasi pokok tumbang. Apa yang mengejutkan, tiada kereta pun di situ, hanya kereta kami. Apa yang seram, tak ada langsung kereta lain, kereta diorang saja yang ada tau. Selepas gangguan kedua, Dolah memandu agak laju dan kereta Zainal kembali tertinggal di belakang. Tidak lama selepas itu, kereta kami seperti dirempuh sesuatu dari belah. Aku duduk, Dolah brek tetapi berhenti di depan sedikit dari tempat berlanggar tadi. Aku tengok side mirror, langsung tiada binatang yang menggelupur. Lagipun mustahil ada binatang dari belakangku sebab hanya bukit yang ada. Dia tengok side mirror, tak ada langsung binatang yang menggelupur. Kereta Zainal pun sampai dan terus berhenti di belakang kami tanpa berhenti di tempat berlaku pelanggaran tadi. Kami meneruskan perjalanan dengan muka yang dan Saleh kini duduk di depan. Bersempit kami berdua di tempat duduk depan tu. Setelah beberapa lama melalui jalan gelap, akhirnya kami sampai di stesen minyak sebelum Bandar Rawang. Setelah beberapa lama melalui jalan gelap, diorang sampai di stesen minyak sebelum Bandar Rawang. Lega tak terkata, kami sampai situ lebih kurang pukul 12 lebih dan hanya berada di situ selain pekerja stesen minyak tu. Kami menunggu Zainal and the gang, tapi selepas 5 minit WhatsApp masih tidak berbalas. Aku telefon Abidin. Dia telefon Abidin. Kawan dia lah, terkedu bila Abidin kata macam tu. Aku letak telefon dan ajak Dolah dan Saleh gerak. Sebelum gerak tu, aku perasan seorang pekerja tu nak ke tandas. Tiba-tiba lari litam pukang. Bila tengok kami, meremang bulu romak. Tak ada dah nak tanya. Faham sendirilah. Baca 3 kul. Lepas tu teruskan perjalanan ke Mamak berdekatan. Sampai di Mamak, aku periksa telefon. Mrs. Abidin baru sampai mengatakan Zainal tak nak ikut jalan tu sebab gelap dan mereka sanggup tempuh kesesakan. Sampai dekat Mamak, dia periksalah telefon Mrs. Abidin. Baru sampai tu, Zainal kata dia tak nak dah ikut jalan tu sebab jalan tu gelap dan diorang sanggup tempuh kesesakan. Saleh membuka cerita macam-macam bunyi dia dengar kat belakang sepanjang perjalanan tu. Nama dia panggil, kadang-kadang sayu, kadang-kadang macam marah. Semasa kat pokok besar tumbang tu, dia terdengar suara mengilai. Waktu dekat pokok tumbang besar, dia terdengar suara mengilai. Sebab tu dia suruh jalan je. Namun topik yang paling hangat adalah hanya kami yang melalui jalan tu pada malam tersebut. Belakang kami tu bukanlah kereta Zainal, sebab tu jaraknya agak jauh dan kadang-kadang sahaja timbulnya setelah lama lepak di Mamak. Kami pun gerak balik ke rumah tapi singgah 7-Eleven dulu. Pastikan kalau ada yang mengikut. Seminggu juga kami bertiga di Bahan sebab nak elak kesesakan punya pasal. Apapun itulah kali pertama dan terakhir aku akan lalu jalan tu. Aku bersyukur sebab sempat sampai ke destinasi. Benda-benda pun kalau lepas ni je tak ada dah nak lalu jalan pelik-pelik. Serik doh kawai. Terima kasih kerana sudi membaca kisah aku. Kalau pembaca okey dengan tulisan ni, aku akan share pengalaman lain pula. Kalau pembaca okey, dia akan share pengalaman lain pula lah. Okey korang, so korang faham tak tadi aku cerita pasal kisah seram jalan Bukit Frasa. Sorry korang sebab sebenarnya aku banyak baca kan, aku tak cerita je. Tapi adalah juga aku cerita sesetengah. Yang mana tak faham korang boleh share kat Google. Sorry sangat-sangat. Okey, aku nak tanya korang dulu tau. Pernah pergi jalan Bukit Frasa? Sila komen kat bawah. Kalau tak pernah, tak perlu komen kat bawah. Okay, sampai sini saja video baru aku. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bye korang, see you next time video. Esok ada video baru. Esok video cerita hantu. Jangan lupa tengok video baru untuk esok. Jangan lupa untuk komen kat bawah juga kalau korang pernah pergi jalan Bukit Frasa atau korang pernah melalui. Korang pernah pergilah jalan tu. Yang tak pernah tak perlu komen. Bye semua.